pada masa yang kita nanti-nantikan pada hari ini untuk mendengar ucap pertama daripada Yang Berhormat Datuk Mukhris Tun Mahathir untuk seterusnya merasmikan program seminar Islam Anti Terorisme pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semati Bahagia Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, mantan Mufti Perlis. Yang semati Yang Bahagia Ustaz Fadlan Muhammad Osman, pengarah SMART 2010. Para hadirin yang saya hormati sekalian, khususnya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, alhamdulillah saya memanjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada satu seminar pada pagi ini yang saya kira satu seminar yang begitu bermakna dan penting, seminar Islam Anti Terorisme pada pagi yang mulia ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi menjemput saya bukan setakat hadir tapi juga menyampaikan ucapan perasmian. Hadirin yang saya hormati sekalian, tajuk seminar ini sangat baik kerana ianya ibarat terang lagi bersuluh. Ianya satu pernyataan hakiki bahawa agama Islam sememangnya anti terorisme atau keganasan. Perkataan Islam itu sendiri memberi makna keamanan, kesejahteraan. Agama Islam tersebar ke seluruh dunia secara aman. Ramai yang tertarik dengan Islam kerana Islam memenuhi tuntutan naluri jiwa manusia, kerana orang Islam menjadi contoh teladan dan ikutan yang baik. Memang ada segelintir orang Islam yang berkecimpung dalam bidang keganasan dan perkara-perkara yang sewaktu dengannya. Ada yang terpaksa bertindak sedemikian demi mempertahankan hak dan nyawa mereka, seperti mana yang berlaku di Palestin. Apabila tanah dan harta benda dirampas, kaum keluarga dibunuh dengan kejam, sanak saudara didera dan diseksa, bantuan makanan dan ubat-ubatan disekat. Apalagi cara atau pilihan yang ada selain dari bertindak ganas. Malangnya hanya lontaran batu dan lastik yang terdaya untuk melawan, lantas meletupkan diri dan mati bersama musuh menjadi satu-satunya pilihan yang berkesan dalam perjuangan menentang rejim Zionis terlaknat. Inilah nasib saudara-saudara kita di Palestin yang terpaksa melakukan keganasan akibat penindasan ke atas mereka. Mereka menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis laknatullah yang bukan saja merampas tanah penduduk Palestin tetapi sedikit demi sedikit mengusir rakyat Palestin keluar dari tanah tumpah darah mereka. Pada hari ini rejim Zionis terkutuk ini meneruskan perluasan penempatan haram Yahudi di tanah Palestin tanpa segan silu. Kota suci Baitul Maqdis dirampas untuk dijadikan sebagai ibu negara Israel. Amatlah malang dan sedih sekali nasib saudara kita di Palestin apabila terpaksa merempat dan menjadi pelarian di bumi sendiri. Sekiranya rakyat Palestin melakukan keganasan kerana terpaksa, di satu sudut yang lain pula terdapat sekelompok umat Islam yang melakukan keganasan sehingga memusnahkan harta benda dan menyebabkan kematian orang awam yang tidak berdosa. Sayangnya semua ini dilakukan atas nama agama. Tetapi ini bukanlah pendapat yang dikongsi oleh sebahagian besar umat Islam. Justru dalam hal ini saya lebih berminat untuk membicarakan
tentang hala tuju masa depan kita sebagai umat Islam. Daripada memberi alasan atau hujah yang sememangnya Islam itu anti keganasan, atau membincangkan sebab-sebab kenapa ada umat Islam sanggup menggunakan platform keganasan atas nama agama, saya fikir lebih baik kita melihat ke hadapan dan memikirkan apa yang kita boleh buat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada tahun 1995 dunia diperkenalkan kepada sebuah buku yang menyentuh tentang masa depan peradaban dunia. Dunia yang bertajuk The Clash of Civilizations. Nukilan Samuel Huntington, seorang profesor di Universiti Harvard. Pemikiran Huntington ini dibangunkan atas prinsip bahawa sejarah sudah berakhir ekoran kejatuhan komunisme. Namun konflik dan pertembungan masih terus berlaku, tapi kali ini bukan konflik antara komunis dan kapitalis barat, antara komunis dengan demokrasi, tapi konflik akibat pertembungan peradaban dan kebudayaan, iaitu di antara peradaban barat dengan peradaban Islam. Pemikiran Huntington disanggah terutamanya oleh cendekiawan Islam kerana sejarah Islam menunjukkan semasa umat Islam memerintah dunia, umat Islam dan bangsa lain boleh hidup aman tanpa sebarang masalah. Tiada konflik, tiada pertembungan peradaban. Tetapi apabila barat yang menguasai dunia, seperti sekarang, begitu banyak kerosakan dan keganasan yang berlaku. Namun apa yang lebih menarik perhatian saya ialah pengakuan Huntington bahawa agama merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi pembentukan sebuah peradaban. Justru beliau telah mengenal pasti peradaban Islam sebagai peradaban agama terbesar yang boleh menjadi punca berlakunya pertembungan dengan peradaban barat. Justru juga tidak hairanlah apabila agama Islam menjadi satu-satunya agama di dunia yang dikaitkan dengan perkataan terorisme. Sekiranya orang yang melakukan tindakan keganasan itu seorang Kristian atau Yahudi, ianya tidaklah dilabelkan sebagai Christian terorisme atau Jewish terorisme. Walaupun buku Huntington telah lama ditulis, ideanya tampak menular luas sehingga seakan-akan menjadi sebahagian dari dasar tersirat kuasa-kuasa besar. Peristiwa 11 September seterusnya mengukuhkan idea tersebut dan kini kita terperangkap di dalamnya. Persoalannya, ke mana hala tuju kita sekarang? Untuk itu kita perlu mengkaji sejarah.